Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Amin insya-Allah So hari ini saya nak berkongsi sedikit dengan sahabat-sahabat mengenai satu tajuk iaitu muflis di padang mahsyar. Iaitu kita muflis di akhirat nanti So apa yang saya nak katakan kat sini salah satu daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kita muflis sahabat-sahabat, iaitu kita dengki khianat. Dengki khianat ni salah satu daripada perkara yang boleh membuatkan kita muflis di padang mahsyar. Lepas tu selain daripada tu kita memfitnah orang, kita mengaibkan orang, kita mengata orang, itu juga perkara-perkara yang boleh mendatangkan muflis. Tapi yang jelas sekali sahabat-sahabat, kalau kita ada niat dengki dan khianat, itu adalah perkara yang paling serius yang membuatkan kita muflis Jadi disebabkan asap dengki itulah datangnya perkara-perkara mengaibkan orang fitnah, dengki ni menceritakan keburukan orang tu disebabkan oleh ada hati yang kotor yang ada sifat asap dengki. Itu yang paling bahaya. Jadi saya nak seru kepada sahabat-sahabat saya dan masyarakat di luar sana, janganlah kita hari-hari kita beribadah, mengerjakan segala kesuruhan Allah SWT, dalam masa yang sama kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala dengan kita tak sengaja. Kadang-kadang dalam hati kita ada sifat sikit dengki, lepas tu dengan sifat riak dan takabur jadi itu pun salah satu perkara yang boleh menyumbang kita menjadi muflis di pada masa nanti, iaitu di akhirat. So kalau boleh sahabat-sahabat kita carilah guru, kita belajar bagaimana nak mensucikan hati kita, nak membersihkan hati kita daripada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Sebab perkara itu amat penting untuk kita pelajari sahabat perkara seperti mensucikan hati itu amat penting. Selain kita berpegang kepada syariat, kalau sahabat-sahabat yang ingin melanjutkan pelajaran-pelajaran seperti meningkatkan kepada hakikat, tarikat ataupun makrifat, itu tidak salah dari segi agama kita sahabat-sahabat Itu memang dah digalakkan oleh agama untuk kita mempelajari lebih mendalam lagi ilmu-ilmu ketuhanan ni, supaya kita lebih mengingati Allah Ta'ala, supaya kita lebih takut kepada Allah Ta'ala daripada kita takut kepada makhluk, daripada kita selalu mengingat makhluk. Jadi itu memang kita dianjurkan untuk kita mempelajarinya. Tapi bagaimana dan cara mana kita kena lihat dan kena kaji guru-guru yang kita perlu mencari, yang guru-guru yang untuk kita menuntut, biarlah guru-guru yang betul, guru-guru yang tidak menyesatkan kita ataupun menyongsangkan kita. Jadi di sini untuk kita menjaga amalan-amalan kita supaya tidak rugi, menjaga ibadah-ibadah kita supaya tidak rugi, kita kena jaga hati kita, sucikan hati kita, bersihkan hati kita supaya jangan ada sifat-sifat yang seperti tadi, hasad dan dengki. Hasad dan dengki inilah yang membawa kita muflis sahabat-sahabat. Dengan hasad dan dengki ini dia akan merebak kepada perkara-perkara lain, perkara-perkara yang mungkar yang kita akan buat dengan perkara-perkara yang mungkar. Bila kita ada sifat hasad dengki ni. Sebab hasad dengki ni dia mempengaruhi seluruh perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sahabat-sahabat. Jadi kita sayang kalau kita selalu beribadah, kita selalu beramal, tapi tiba-tiba semuanya kosong. Kita pun tak tahu sebab apa kosong. Nanti di akhirat barulah tahu. Allah kata, kau dengki orang ni, kau khianat orang ni. Berbagai-bagai Allah akan tunjukkan apa kesalahan-kesalahan kita. Sedangkan kita kat sini rasa kita macam hebat, amalan kita ni banyak, puasa kita banyak, sembahyang sunat kita banyak, tapi disebabkan oleh perkara tadi, hasad dan dengki, maka hilanglah segala amalan dan ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Jadi itulah sahabat-sahabat sedikit saya punya peringatan kepada sahabat-sahabat, dan juga saya mengingatkan diri saya juga supaya kita elakkanlah diri kita daripada perkara-perkara tadi. Kerana perkara itu memang Allah tak suka. Allah melaknati orang yang suka berhasad dengki sesama manusia. Lagi satu, janganlah kita selalu pegang kepada hablum minallah, hablum minan nas, tapi kita banyak kepada Allah, tapi kita tak
banyak kepada manusia. Sebab Allah kata kalau kita berdosa dengan dia, Allah sentiasa mengampunkan. Tapi kalau dengan manusia, maka kita kena cari manusia itu untuk kita mendapatkan keampunan. Jadi mulai hari ini sahabat-sahabat, kita banyakkanlah berzikir, kita banyakkanlah cari amalan-amalan yang menyucikan hati kita, supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang boleh menghilangkan amalan-amalan kita, yang sehingga kita menjadi muflis. Biar kita menjadi muflis di dunia ini, tak apa muflis mungkin kita disebabkan oleh perkara-perkara yang berhutang dengan bank ke, ataupun sebaliknya kita tak ada kemampuan nak bayar, sehingga kita memang tak ada kemampuan muflis tu. InsyaAllah bila kita banyak amal, kita banyak beribadah, InsyaAllah hutang-hutang kita tu mungkin Allah akan bayarkan di akhirat, sahabat-sahabat. Tapi kalau kita dah hutang kat dunia, lepas tu dekat akhirat pun tak boleh nak bayar hutang, sebab kita banyak bermasalah dengan manusia. Jadi kita akan muflis di dunia dan di akhirat. Jadi sebab tu Allah SWT minta kita supaya berbaik-baik, bila kita ada bersengketa, berbaik-baik dengan manusia, supaya kita jangan ada hasad dan dengki. Itu sebab Rasulullah juga beri ayat doa-doa untuk kita mohon kepada Allah Taala supaya kita dapat menjelaskan hutang-hutang kita. Hutang di dunia ni, insya-Allah sahabat-sahabat, bila kita ada niat nak bayar, kita berdoa tapi doa kita belum makbul, belum dapat lagi bayar, insya-Allah Allah tu tidak zalim, insya-Allah Allah akan bayarkan hutang kita sama ada di dunia ataupun di akhirat. Tapi dengan syarat kita ada niat, kita ada usaha untuk mencari sesuatu untuk bayar hutang. Itu dia punya cara-cara untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Allah Taala. Selain daripada itu sahabat-sahabat, yang paling penting kita kena jaga muflis yang tak dapat diampunkan, muflis yang tak dapat dibantu oleh Allah Taala adalah hasad dan dengki kita. Kalau kita dah muflis di akhirat, dengan apa yang kita ada, amalan kita habis bagi pada orang yang kita dengki, kemudian tak cukup, dosa orang yang kita dengki itulah yang kita akan tanggung. Itu yang sangat-sangat kita takuti sahabat-sahabat. Semoga apa yang saya kongsikan ini mendapat manfaat kepada semua sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar, penonton-penonton, dan juga diri saya sendiri, insya-Allah. Semoga dengan apa yang kita kongsikan ini, Allah memberi kita taufik dan hidayah serta rahmatnya untuk kita hidup, sehinggalah kita mengembuskan nafas kita yang terakhir dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah SWT. InsyaAllah sahabat-sahabat, buat yang baik, insyaAllah Allah balas baik. Lagi satu, kalau kita ingin berhijrah daripada jahat hingga ke baik, kalau ada orang yang mendengki, orang kata orang kau dulu begini, biarkan. Itu adalah syaitan yang cuba untuk mengganggu gugat di atas niat kita untuk menjadi baik. Manusia sahabat-sahabat tidak lari daripada melakukan kesilapan, dosa-dosa. Tapi apabila manusia itu dah dapat satu hidayah, ingin berhijrah menjadi seorang yang baik, biarlah orang nak kata kita benda yang lama, biarlah orang nak kata kita apa pun, itu kita anggap itu adalah gangguan syaitan. Walaupun yang cakap tu manusia, tapi itulah syaitan yang berupa manusia. Sahabat-sahabat, jadi kita jangan hindarkan apa saja orang nak kata, apa saja orang nak herdik kita, nak hina kita tentang permasalahan kita yang dulu-dulu, biarkan. Yang penting kita dah beriktikad, kita dah berjanji kepada Allah Taala untuk kita berhijrah, untuk menjadi seorang yang baik, untuk menjadi seorang yang balik ke pangkal jalan, untuk kita bersama dengan agama Allah, dan apa yang Allah perintah kita kena ikut. InsyaAllah sahabat-sahabat, itu sajalah perkongsian saya. So, sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.